Tunku Abdul Rahman nak gabungkan Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei sekali dengan Malaya dan tukar nama jadi Malaysia. Tapi idea gabungan ni banyak pihak tak suka, lebih-lebih lagi Indonesia. Indonesia takut perkara ni akan membolehkan Britain terus mengawal pentadbiran kerajaan Persekutuan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan reaction sebuah video kenapa Indonesia pernah nak hancurkan Malaysia. Hah? Ikinya sangat shock sekali, geng. Bukan Ikinya tidak tahu, tapi tahu, geng. Ini mungkin udah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, geng. Pantaslah netizen Indonesia selalu berlaga di kolom komentar saat orang Indonesia itu memuji ataupun kagum dengan Malaysia, geng. Patutlah netizen-netizen daripada Konoha ini berlaga terus. Ya saling berlagalah di kolom komentar. Ternyata Indonesia pernah nak hancurkan Malaysia, geng. Alasannya kenapa sih, geng? Nah, tentunya kalian sudah penasaran, geng, video apa yang Iki sajikan buat kalian. Jom mari kita simak bersama-sama, geng. Tapi tunggu dulu, geng. Sebelum itu, jangan lupa sokong channel ini dengan cara apa, geng? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah, geng. Janji jangan bergaduh. Oke, geng, mari kita simak dulu videonya. Let's go. Kenapa Indonesia pernah nak hancurkan Malaysia? Kalau korang tengok dekat social media, rakyat Indonesia dengan Malaysia ni tak habis-habis bergaduh macam anjing dengan kucing. Tapi agak-agak apakah faktor utama kenapa dua-dua negara ni asyik bergaduh je tak habis-habis? Dalam video ni, kita akan menceritakan tentang kenapa Indonesia pada zaman dahulu pernah nak menghancurkan Malaysia. Malaya mula merancang nak tubuhkan Persekutuan Malaysia diumumkan pada bulan Mei 1961. Tunku Abdul Rahman nak gabungkan Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei sekali dengan Malaya dan tukar nama jadi Malaysia. Tapi idea gabungan ni banyak pihak tak suka, lebih-lebih lagi Indonesia selepas pemberontak di Brunei menentang idea gabungan ni. Insiden ni dikenali sebagai pemberontakan Brunei Disember 1962. Dalang untuk pemberontakan ni adalah melibatkan Kumpulan Tentera Nasional Kalimantan Utara, sebuah pasukan militan yang disokong Indonesia dalam hasrat mahu mewujudkan Persekutuan Borneo Utara. Persekutuan Borneo Utara adalah rancangan menggabungkan tiga negara iaitu Sarawak, Borneo Utara dan juga Brunei dalam satu gabungan. Tapi masa tu Sultan Brunei lebih cenderung nak join Persekutuan Malaysia berbanding Persekutuan Borneo Utara selepas beberapa siri perbincangan dilakukan antara kesemua pihak. Dan inilah permulaan kenapa Indonesia benci sangat dengan negara Malaysia. Bagi Indonesia, penubuhan Persekutuan Malaysia yang menggabungkan kesemua pihak akan menjadi ancaman kepada negara Indonesia. Kerajaan Indonesia percaya penubuhan Malaysia ni adalah satu cara Britain meneruskan sistem kolonial secara tidak rasmi di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga tak nak ada sebarang bentuk markas tentera Britain di benua ni seandainya Malaysia ditubuhkan. Indonesia takut perkara ni akan membolehkan Britain terus mengawal pentadbiran kerajaan Persekutuan Malaysia. Selepas pemberontakan Brunei ditumpaskan oleh askar-askar yang dibawa British daripada Singapura, Indonesia mengumumkan sokongan mereka kepada kumpulan pemberontak dan menyatakan bantahan terhadap rancangan menubuhkan Malaysia. Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Indonesia mengumumkan polisi konfrontasi terhadap Malaya daripada aspek ekonomi dan juga hubungan luar. Perbincangan cuba diwujudkan untuk mencari jalan keluar, tetapi tentera Indonesia dah mula melaksanakan operasi menceroboh masuk ke Sabah dan Sarawak bagi melakukan operasi-operasi sabotaj dan serangan. Pada bulan Mei 1963, dalam usaha untuk meredakan pergaduhan, Presiden Sukarno dan Tunku Abdul Rahman pun berjumpa.
Kerajaan Indonesia bersetuju untuk berdamai sekiranya Malaya mengadakan penghutang suara. Semua pihak bagi menyatakan persetujuan atau bantahan mereka terhadap penubuhan Malaysia, terutamanya warga Borneo Utara. Tapi masa tu, Kerajaan Malaya tak memenuhi hasil perbincangan yang dijalankan dan Tunku Abdul Rahman menandatangani perjanjian di London pada 9 Julai 1963 menetapkan penubuhan Persekutuan Malaysia pada 31 Ogos 1963. Disebabkan hal ni, Indonesia pun makin benganglah dekat Malaya dan telah membawa kepada siri rundingan seterusnya di Filipina yang dilihat ada cara untuk persetujuan. 2 hari sebelum tarikh 31 Ogos 1963, Kerajaan Malaya mengumumkan yang Malaysia akan ditubuhkan pada 16 September 1963, melanggar hasil perbincangan dua hala di antara Indonesia dan Malaya. Perkara ni menyebabkan Indonesia anggap yang Malaya ni sengaja je langgar perjanjian. Persekutuan Malaysia ditubuhkan pada tarikh tersebut tanpa penyertaan Brunei. Selepas penubuhan Persekutuan Malaysia, makin membuak-buaklah kemarahan Indonesia. Pada 25 September 1963, Presiden Soekarno mengumumkan kempen Ganyang Malaysia sebagai bantahan kepada penubuhan negara kita. Berikutan pengumuman keras tu, beberapa siri serangan tentera ke atas Sabah dan Sarawak dilakukan oleh tentera Indonesia. Pada tahun 1964, tentera Indonesia mula menceroboh masuk ke Singapura dan juga Semenanjung Malaysia dalam usaha untuk mencetuskan ketegangan. Kerajaan Malaysia yang baru ditubuhkan ketika itu terpaksa meminta bantuan tambahan tentera British dan tentera negara Commonwealth untuk mempertahankan Malaysia. Bekerjasama dengan askar Melayu, pertempuran yang berlaku berjaya mendesak tentera Indonesia berundur buat sementara. Pada bulan Jun dan Julai 1964, Indonesia sekali lagi cuba mensabotaj laluan hubungan di antara Johor dan Singapura, namun serangan tu berjaya dipatahkan. Sebagai serangan balas, bermula tahun 1965, Britain melalui unit propaganda mereka mula menggunakan serangan psikologi ke atas Indonesia, memburukkan Parti Komunis Indonesia dan Presiden Soekarno agar masyarakat Indonesia bangun menentang mereka. Kaedah ini berhasil berikutan propaganda yang berlaku, berjaya menimbulkan ketegangan di kalangan pemimpin-pemimpin tertinggi Kerajaan Indonesia. Pengaruh Soekarno yang sangat bergantung dengan sokongan Parti Komunis Indonesia mula dipersoalkan. Kempen Perang Saraf ni membawa kepada siri pemberontakan dengan kemuncaknya berlaku gerakan 30 September. Gerakan tu berjaya membunuh ramai pemimpin kanan Soekarno serta memulakan langkah awal rampasan alih kuasa daripada Presiden Soekarno. Pemberontakan ganas tu menyebabkan tentera Indonesia mula bertindak balas diketuai oleh Jeneral Suharto. Beberapa siri keganasan dan pertempuran berlaku di Indonesia mengakibatkan Parti Komunis Indonesia yang terpaksa bertindak balas mula dilihat sebagai musuh nombor 1 Indonesia. Berdepan tekanan, Presiden Soekarno bersetuju untuk melepaskan kuasa kepada Jeneral Suharto. Suharto yang baru mendapat kuasa bersetuju menamatkan konfrontasi melalui perjanjian keamanan yang ditandatangani pada 11 Ogos 1966 di Kuala Lumpur. Tindakan ini memulihkan semula hubungan di antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura yang ketika itu sudah pun keluar daripada Malaysia. Soekarno membantah sekeras-kerasnya tindakan kerajaan Indonesia yang nak berdamai dengan Persekutuan Malaysia, tapi tak banyak yang dia boleh buat lepas dah hilang kuasa. Konfrontasi Indonesia tamat, tapi sampailah ke hari ini kita boleh tengok kedua-dua rakyat Indonesia dan Malaysia masih lagi menyimpan dendam. Tengok je lah dekat social media, rakyat Indonesia dan Malaysia asyik bergaduh disebabkan perkara dulu yang pernah berlaku. Jadi itulah sebab kenapa Indonesia pernah nak menghancurkan Malaysia. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Rasdaniel, terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan itulah dia lah gengnya penjelasan dari abangnya. Kalau Iki yang menjelaskan karena Ikinya kurang paham ini juga, Ikinya tidak memandang ke belakang itu karena itu masa lalu dan masa lampau ya geng menurut Ikinya.
itu yang berpuluh-puluh tahun yang lalu ya geng ya. Karena sekarang ini kita berada di 2024. So buat para netizen daripada Indonesia maupun juga di Malaysia, gak semuanya rakyat Indonesia tuh membenci Malaysia ya geng ya. Ya, gak semuanya ya geng. Dan banyak juga rakyat Indonesia yang mencari makan ke Malaysia juga. Dan kita sepatutnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Malaysia kayak gitu ya. Karena sudah kita dulu memimpin kita ya geng ya. Bukan kita rakyat-rakyatnya ya. Bukan pemimpin kita dulu. Mungkin salah apalah. Mungkin tentang perdebatan lah apa biasa tentang politik ya geng ya. Ikinya tidak ikut campur tentang politik itu. Tapi ikinya yakin bahwa rakyat itu tidak ingin ada terjadi pertempuran geng. Seperti itu ya geng ya. Jadi kita rakyat biasa tuh tidak ingin menjadi terjadi pertempuran. Hanya cuma kita itu ingin damai, tentram, mencari makan, sudah tidur balik, udah membuat rumah dan membahagiakan keluarga kita. Itu yang kita diinginkan ya geng ya. Tapi segelintir saja geng ya, segelintir netizen daripada Konoha ini. Dan ya biasa saling menyerang juga lah kayak gitu ya geng ya, saling menyerang ke netizen Malaysia kayak gitu. Padahal ikinya selalu searching apa namanya gitu geng. Ya memang lah netizen kita tuh adalah netizen teruk lah ya kayak gitu ya geng ya. Suka suka komentar yang bukan-bukan, padahal itu masa lampau, kata orang sini tuh kata di bawah tempurung geng kayak gitu ya. Jadi buat kalian netizen daripada Konoha, udahlah lupakan hal itu. Kita tuh cinta damai. Dunia ini perlu kedamaian ya. Kalian kalau mau berperang itu perangkan saja Israel ke sana ya. Islam itu cinta damai ya geng ya. Marilah kita berdamai. Gak usah berlaga-laga di kolom komentar maupun di manapun lah, media sosial manapun. Mari kita berdamai. Dan kalau kalian ingin berperang, ingin sungguh berperang, pergilah ke sana ke Palestina ya. Bantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kayak gitu aja. Itu menurut pendapat ikinya buat kalian. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.